Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 8, baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 8, baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, ketahui olehmu, hi talib ay talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Talib, orang yang menuntut, yakni orang yang menuntut ilmu. Ketahui olehmu, hi talib, hi orang yang menuntut ilmu, bahawasanya sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Ini dia datangkan khulasah pula. Terdahulu sudah didatangkan pembicaraan berkaitan dengan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sekarang ni dia datangkan khulasah pula ni, bahawasanya sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Ini di antara hak ilmu sifat 20 yang wajib fardu kifayah atas kita mengetahui. Mana 4 bahagi? Pertama, sifat salbiyah. Pertama, sifat salbiyah namanya. Biasanya pertama sifat nafsiyah. Ini pertama sifat salbiyah namanya. Kena berhenti situ. Sifat salbiyah namanya. Sifat salbiyah namanya jikalau tak faham tu. Sifat salbiyah namanya. Dan kedua di bawah tu sifat ma'ani namanya. Kemudian di bawah lagi, dan ketiga sifat maknawiyah namanya. Keempat sifat nafsiyah namanya. Jadi terbalik ni. Kemudian sifat sad pe alif te. Sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifatun nafsiyatun, barulah dengan sad pe te marbutah. Sad pe te marbutah tu kalimah mufrad satu, sebab nafsiyah hanya satu, iaitu sifat wujud. Adapun salbiyah ada 5, kidam sampai ke wahdaniyah. Ma'ani ada 7, qudrah sampai ke kalam. Maknawiyah ada 7, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Maka hak salbiyah, ma'ani, maknawiyah didatangkan dengan sifat sad pe alif te. Itu kalimah jamak. Jadi beza tu kan. Sifat salbiyah, sifat ma'aniyun, sifat mana sifatun maknawiyatun. Hak terakhir tu sifatun nafsiyatun. Barulah dengar kalimah yang mufrad. Sifatun, sifatani, sifatun. Di bahasa Arab ada 3. Orang putih dia ada 2 je. Apa ni? Singular plural. Dia ada 2 je. Arab ni ada 3. Mufrad 1,
Tasniyah 2, jamak 3 ke atas. Orang putih plural tu 2 ke atas lalu dah. Dia ada dua je orang putih. Kata orang Melayu, bahasa Malaysia berapa? Orang putih dia 2. Tapi dia plural tu 2 ke atas lalu. Dia kalimah Arab ni 2 tasniyah. Hak banyak tu 3 ke atas hak banyak. Dia panggil kalimah lapah yang jamak. Bahasa Melayu ada? Bahasa Malaysia. Tak ada dah. Dia tak ada tu bahasa Malaysia. Cuma disebut 2, 3 gitulah disebut dah. 1 perkara, 2 perkara, seorang, 2 orang, seorang laki-laki, 2 orang laki-laki. Kalau Arab rajulun, seorang laki-laki, rajulani, 2 orang laki-laki, rijalun, tu orang mah. Kita tak, kita seorang laki-laki, 2 orang laki-laki, 3 orang laki-laki. Kita gitu dah. Di Arab rajulun, seorang laki-laki, rajulani, 2 orang, rijalun, tu 3 kata. Tu bahasa Arab. Bahasa Malaysia ni 1, 2, 3 gitu disebut. Jadi sifatun 1, sifatani 2, sifatun 3 kata. Jadi salbiyah ada 5, sifatun salbiyatun. Ma'ani ada 7, sifatun ma'aniyun. Maknawiyah ada 7, sifatun maknawiyatun. Ni nafsiyah ada 1 je, sifatun nafsiyatun. Ni yelah, ni kitab Jawi dah. Kitab Jawi bukan kitab Arab ni. Tapi dalam susunan itu masih lagi menggunakan kaedah bahasa Arab. Cuma kita nak baca tu lah, orang dengar pelik. Sifat salbiyah, sifat jadi panjang lah sebab sa' per alif te, jadi sifat. Kalau sa' per te sifat, sa' per te sifat. Dia termarbutah sa' per te tu termarbutah. Apa panggil apa? Tersanggu. Tersanggu. Lepas tu waktu dia panggil te apa tak tahulah. Te perahu ke apa dia panggil. Dah saya pernah dengar lah. Jadi te hak bulat tu dia panggil te sanggul. Sanggul ni lah bulat atas kepala ni. Dia kalau te marbutah, kita wakaf, masyhurnya baca dengan he. Mana kalau sifatun, kalau kita wakaf sifat lah, bukan sifat. Bukan dengan te, dengan he. Masyhur dia. Tapi boleh dia dengan te. Masyhur dia gitulah. Macam contohnya wahdaniyah. Kita betul dengan he tu, bukan wahdaniyat. Qudrah, iradah, bukan kudrat, iradat. Bukan betul dengan te. Kita akan wakaf dengan he. Itu hak masyhur dia lah. Kalau nak betul dengan te pun boleh. Wahdaniyat, kudrat, iradat. Tapi bunyi pelik lah sikit. Macam gini lah. Solat pun boleh. Ibadat pun boleh. Dia termarbutah belakang tu. Dia termarbutah. Kalau kita wakaf, kita akan baca dengan he. Sifat, bukan sifat. Tapi kalau termarbutah, kita wakaf, kita berhenti nak baca dengan te pun tak salah, boleh. Tapi masyhurnya kalau termarbutah, berhenti baca dengan he. Jadi sini sifat nafsiyah. Lepas tu sifat, tu dia te tu. Te perahu ke apa panggil tu. Sifat salbiyah namanya. Jadi bunyi pelik sikit lah cara sebutan tu. Tapi kita kena sebut macam dalam kitab lah. Jadi pertama dapat bahagi sifat salbiyah namanya. Mana sifat salbiyah ni? Jikalau ada madlulnya. Madlul ni benda yang ditunjuk oleh sifat. Itu madlul. Madlul ni benda yang ditunjuk oleh sifat. Kalau kita kata kok makna bagi sifat, itu madlul. Dalla yadullu dalilan.
Mana madlul ni benda yang ditunjuk. Lepas tu kita dalil itu orang apa? Penunjuk. Apakah penunjuk yang menyatakan Allah Ta'ala ada? Dalil penunjuknya inilah, ada langit, ada bumi. Ini dalil penunjuk dia. Dalil penunjuk Allah ada. Dalil bahasa Arab, penunjuk bahasa Melayu, ataupun tandaan itu bahasa Melayu. Tapi jadi dalil pun jadi bahasa Melayu dah, bahasa Malaysia dah dalil ni. Jadi madlul ni benda yang ditunjuk oleh sifat ataupun makna bagi sifat. Contohnya kidam. Erti kidam kekal. Madlulnya apa? Tidak tidak ada permulaan. Itu madlul dia. Sekarang kidam terjemahan bahasa kidam terjemahannya ini sedia. Madlulnya tidak ada awal. Itu madlul dia panggil. Benda yang ditunjuk oleh sifat. Itu madlul ataupun makna bagi sifat. Jadi sifat salbiyah namanya ni jikalau ada madlulnya. Madlulnya makna bagi sifat itu menafikan barang yang tiada patut dengan Allah. Mana menafikan barang yang tiada patut dengan Allah. Mana contoh barang yang tiada patut dengan Allah? Ada permulaan. Tuhan apa ada permulaan? Ada kesudahan, binasa. Binasa ni makhluk. Jadi ada kesudahan, tidak patut, tidak selain dengan Allah. Jadi salbiyah ni menafikan hak yang tidak selayaknya dengan Allah. Kenapa? Menafikan awal, permulaan, itu sifat kidam. Menafikan akhir, iaitu kesudahan, itu sifat baqa. Itu sifat salbiyah namanya, sifat yang menafikan akan barang yang, akan sifat yang tiada patut, yang tidak selayaknya. Berbilang, Tuhan apa berbilang? Serupa dengan makhluk, tak patut, tak selayak. Macam mana khalik Allah Ta'ala makhluk langit, makhluk yang dijadikan oleh Allah ni jadi sama? Tak layak gitu. Maka salbiyahnya menafikan tu lah. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, terjemahan dia bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Apa makna? Tidak serupa Allah dengan segala yang baharu. Sebab serupa tu tidak patut, tidak selayak bagi Tuhan. Allah Khalik, dia menjadikan makhluk yang sama dengan Khalik. Tu tak patut, tak selayaknya. Jadi sifat salbiyah namanya, jikalau madlul dia, makna bagi sifat tu menafikan akan perkara yang tidak patut, perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadilah ada permulaan, ada kesudahan, serupa, berkendak kepada zat, berkendak pada penjadi, berbilang. Itu semua barang yang tiada patut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iaitu sifat salbiyah 5 yang terdahulu. Mana terdahulunya? Kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kalau di atas tu, kalau di atas tu dibicara dah ni. Dan makna dan 5 yang kemudian iaitu kidam dan baqa dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyah dinamai akan dia sifat salbiyah. Atau 5 tu bermula daripada kidam sampai wahdaniyah. Dan kedua, sifat ma'aniyun namanya. Jika ada madlulnya itu, jika ada madlulnya itu, jika ada makna bagi sifat ma'ani itu, sabit lagi maujud. Sabit lagi maujud. Sabit mana sabit di zat Allah Ta'ala lagi maujud. Ada sifat tu. Qudrah ada, iradah sifat yang ada,
ilmu sifat yang ada. Itu dipanggil sifat ma'ani. Adanya sifat kudrah iradah ni jikalau di hari akhirah Allah buka hijab, Allah buka dinding antara kita dengan Allah, selain daripada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat juga melihat akan sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Adapun nak melihat sifat wujud qidam baqa tidak boleh dilihat, bukan sifat yang ada. Hanya reti, hanya sungguh saja di zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ma'ani, sifat yang maujud. Jadi kalau madlulnya, makna bagi sifat tu menunjukkan atas sabit. Mana apa? Sabit tetap di zat Allah, lagi maujud, lagi ada. Jika ada madlulnya itu sabit lagi maujud. Dalam hak Jawi ni, jika ada madlulnya itu, iaitu, ada iaitu seperkataan tu. Iaitu tu tak ada kalimah tu. Hak Rumi ada tak iaitu? Ada iaitu. Iaitu tu tak ada. Jika ada madlulnya itu, iaitu sabit, iaitu tak ada. Jika ada madlulnya itu sabit, makna bagi sifat ma'ani itu maknanya menunjukkan atas sabit, makna tetap ada di zat Allah, lagi maujud, lagi sifat ma'ani, sifat yang ada. Sifat yang lain bukan sifat yang maujud, hanya reti sungguh saja di zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat ma'ani ni tujuh sifat. Mana tujuh sifatnya? Yang lagi akan datang bilangannya dan maknanya. Sifat makni belum dibicarakan. Sifat makni bermula di bawah tu. Wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Tu mula bawah. Sifat makni yang tujuh. Dan ketiga daripada 4 bahagi bagi 20 sifat yang wajib bagi Allah ni, sifat maknawiyah namanya jika ada madlulnya itu sabit. Tengok tu, tak ada iaitu. Tak ada iaitu. Jika ada madlulnya, makna yang menunjukkan oleh sifat maknawiyah ni sabit, makna sungguh di zat Allah Ta'ala, lagi melazimkan ia makna akan sifat ma'ani. Dia melazimkan bagi sifat ma'ani, itu maknawiyah. Madlul dia melazimkan ia akan sifat ma'ani. Melazim ni saya catat di sini berekek. Kita berekek tak faham. Berekek. Faham berekek? Faham berekek dah. Hak budak tu lah berekek dengan mak dia gitu. Tu lah apa? Berekek tak panggil tu. Berekek makna apa? Melazim di sini Allah bersifat dengan sifat ma'ani, Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Tu madlul bagi maknawiyah. Madlulnya itu sabit sungguh di zat Allah, lagi melazimkan ia melazimkan madlul maknawiyah tu akan sifat ma'ani. Tetapi tiada ada maujud. Sifat ma'ani ni bukan sifat yang ada, bukan sifat yang ada sebagaimana sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran ada tak? Tak ada. Kita nak tengok kaunuhu qadiran. Bukan sifat yang maujud. Qudrah sifat yang maujud, sifat yang ada. Boleh tengok di hari akhirat. Kaunuhu qadiran itu bukan sifat yang ada. Dibahas panjang pula di sini ni. Maknawiyah ni sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tiada pun tak boleh. Payah kita nak bicara. Dia menengahi antara ada dan tiada. Dia khilaf dua pandangan, sifat 20 ke sifat 13 ke, dia bicara agak panjang. Umbi timbul khilaf tu. Umbi timbul khilaf tu dia khilaf hak berkaitan dengan al-asya', segala perkara tu ada berapa bahagian. Ada mengatakan segala perkara tu ada 4 bahagian. Perkara yang wujudi ada, macam hitam putih.
Tu macam hitam putih. Perkara yang hali, perkara yang ni wujudi, hali, adami, amrun i'tibari. Jadi dia bicara panjang tu. Tu semua secara mendalami. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni kitab kecil je pun banyak dah fardu kifayah, tapi panjang lagi fardu kifayah ni. Sebab di khilaf perkara tu hak ada ni al-asya' ni lah, segala perkara yang ada ni ada 4 bahagian ke 3 bahagian. Ada kata 4, ada perkara yang maujud, perkara yang ada perkara yang makdum, perkara yang tiada, hanya reti saja. Ada perkara yang amrun i'tibari, perkara yang bahasa kira-kira. Ada perkara yang hali. Ni pecahan-pecahan ni semua hak ilmu, hak mendalami, hak fardu kifayah. Tapi sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakallimah, tiada, ada, maujud. Bukan sifat yang ada, tapi nak kata tak ada tak boleh. Ada pun sifat salbiyah, memang tak ada. Dia panggil sifat adami, tak ada sungguh-sungguh. Cuma kita reti zat yang tak ada permulaan, idam. Zat yang tak ada kesudahan, baqa. Kita reti gitu je. Diri sifat kidam, diri sifat baqa, adami, tak ada, cuma reti saja. Adapun hak sifat maknawiyah ni tak sapa tangga, tak ada, cuma menengahi antara ada dan tiada. Sifat kudrah iradah, sifat yang ada. Sifat wujud pula, tu ulama bahas pula sifat wujud tu. Sama ada sifat hal ataupun amrun i'tibari. Dia panggil hal nafsiyah. Adapun maknanya hal nafsiyah, hal maknawiyah. Tu semua secara mendalami hak fardu kifayah. Dan iaitu sifat maknawiyah 7 pula, 7 juga sebagaimana ma'ani. 7 pula ni 7 juga. Ma'ani ada 7, kudrah sampai ke kalam. Maknawiyah 7 juga. Maknawiyah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Lagi akan datang bicaranya depan lagi lah, selepas habis bicara hak sifat ma'ani yang 7, kudrah sampai ke kalam. Keempat, sifatun nafsiyatun namanya. Jika ada madlulnya, makna yang menunjuk oleh sifat nafsiyah itu sabit, maknanya sungguh di zat Allah, tiada melazimkan sifat ma'ani dan tiada maujud. Tiada melazimkan sifat ma'ani dan tiada maujud. Bukan sifat yang maujud, sifat wujud tu sendiri. Tiada melazimkan sifat ma'ani. Sebab dia gini, dia sifat maknawiyah, dia panggil sifat hal. Kemudian sifat wujud, sifat hal juga. Cuma bezanya sifat maknawiyah, sifat hal yang melazimi bagi sifat ma'ani. Sifat wujud, sifat hal, tapi tiada melazimi bagi sifat ma'ani. Tu hak bicara secara hak fardu kifayah. Wallahu a'lam. Habislah hak pembicaraan 4 bahagian ni. Bukan wallahu a'lam hak kelas kita. Baru sangat ni. Kena bacalah sebab ditulis wallahu a'lam tu. Sebab ditulis wallahu a'lam kena baca. Jangan wallahu a'lam pagi ni ngatuk boleh balik dah tak habis lagi. Pasal ni masih dah sampai lagi. Habis pembicaraan sifat 20 ada 4 bahagi. Dia masuk balik kepada matan Umil Barahin, wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Ini sambungan hak terdahululah, hak dalam kurungan-kurungan tu matan Umil Barahin. Hak di atas terdahulu fahiya sittu sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun.
Lepas tu kemudian lepas dia tu summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiyal qudratu. Tu sambungan dia. Tu sambungan. Kemudian wajib bagi Allah oleh 7 sifat yang dinamakan akan 7 sifat ni sifat ma'ani wahia, dan iaitu sifat ma'ani al-qudratu wal iradatu. Qudrah, iradah, sifat ma'ani. Ini sambungan dia. Wahiyal qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Ni hak matang ni kalau duduk pondok memang hafal lah. Memang kena hafal. Wahiyal qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Erti wahiyal qudratu itu sifat ma'ani yang 7 itu didatangkan terjemahan serta huraian. Datangkan terjemahan serta huraian. Kalau hanya terjemahan wahia, dan ia sifat ma'ani, al-qudratu ialah sifat qudrah, wal iradatu dan sifat iradah. Gitulah. Tapi didatangkan terjemahan serta didatangkan huraian. Artinya sifat ma'ani yang 7 itu pertama sifat ma'ani yang 7 qudrah. Artinya arti qudrah kuasa. Dan kedua iradah. Artinya arti iradah berkehendak. Itu terjemahan serta huraian bagi wahiyal qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Yang ta'alluq keduanya, kedua qud iradah dengan sekalian mumkinat, dengan sekian perkara yang harus ada, harus tiada. Ni dia pergi pada ta'alluq pula. Ta'alluq ni pun samalah pembicaraan yang mendalami. Dia ta'alluq ni kalau kita kata gak kerjaan, tugas. Dia gini, dia sifat 20 ni yang ada ta'alluq hanya sifat ma'ani sahaja. Ada ta'alluq apa? Ta'alluq ni fungsi, kerjaan. Sifat ma'ani yang 7 ada ta'alluq, kecuali hayat tak ada ta'alluq. Qudrah ta'alluq dia mengada dan meniadakan. Iradah ta'alluq dia menentu, menetapkan. Ilmu dia punya ta'alluq dia mengetahui akan sekian perkara. Sama ta'alluq dia mendengar akan perkara yang ada. Basar ta'alluq dia melihat akan perkara yang ada. Kalam ta'alluq dia berkata-kata yang menunjukkan atas perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Itu ta'alluq. Adapun hayah tak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan hayah menghidupkan akan makhluk, menghidupkan makhluk, itu ta'alluq qudrah. Itu ta'alluq qudrah. Itu panggil ta'alluq. Wujud tak ada ta'alluq. Hidang bakar tak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan wujud, mewujudkan, mengadakan makhluk. Mewujudkan makhluk tu ta'alluq qudrah. Allah yang bersifat dengan baqa, mengkekalkan syurga dan neraka. Mengkekalkan syurga dan neraka, itu ta'alluq qudrah. Jadi wujud kita baqa tak ada ta'alluq. Ada ta'alluqnya ni. Bermula dari qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi sifat ma'ni yang 7 kecuali sifat hayah sahaja yang ada ta'alluq. Ta'alluq qudrah iradah inilah rukun iman yang ke-6. Ta'alluq qudrah iradah inilah rukun iman yang ke-6. Kita rukun iman yang ke-6. Sama ada qada dan qadar ataupun qadar dan qada. Macam mana kita? Qada dan qadar ke qadar dan qada? Qada dan qadar. Tapi kalau kita tukar,
qadar dan qada. Kalau tukar qada dan qadar, ada apa? Bukan semua kitab qada dan qadar. Bukan semua kitab qada dan qadar. Ada kitab qadar dan qada. Qadar dan qada, bukan qada dan qadar. Ada sekali tu dalam radio Aikim tu, tajuk dia qada dan qadar. Tajuk dia qada dan qadar. Tapi dalam huraian kemudian tu penceramah dia, qada dan qadar ni tak apa nak betul molek dia kata ni. Dia betulnya qadar dan qada. Pula tajuknya qada dan qadar. Kalau tak betul, kenapa kamu letak tajuk qada dan qadar? Radio pun tajuk tu. Kamu bekilah. Kamu betul lah balik. Jangan biarkan dengan tajuk qada dan qadar kemudian kamu menyatakan bahawa qada dan qadar tu tak betul. Tajuk qada dan qadar. Kemudian cerita-cerita di tengah tu qada dan qadar tak betul. Yang betulnya qadar dan qada. Ada ni. Ejaan lain tu kalau rumi. Qada QADA, lepas tu dia ada catik atas tau. Qadar QADAR. Tu qadar lain tu. Ejaan lain. Jadi tajuk qada dan qadar di huraian tengah tu tak betul qada dan qadar. Hak betulnya qadar dan qada. Kalau tak betul, kenapa kamu bicara dengan tajuk yang tak betul? Pihak radio yang bubuh, kamu tegurlah muka tak betul. Suruh ditukar tajuk qadar dan qada. Barulah kena dengan hak dia kata tak betul qada dan qadar tu. Dia ginilah. Tu semua pergi pada ta'alluq qudrah dan iradah. Dia kalau kita bicara hak rukun iman, kalau kita bicara sifat 20, dia akan bicara qudrah. Ta'alluq qudrah, Allah mengada dan meniada. Ni yang berlaku ni sekarang ni ta'alluq qudrah dah ni. Allah menggerak, mendiam, menduduk, membangun. Ni Allah berlaku ni. Ni ta'alluq qudrah. Ni kita sekarang ni. Kita nampak Allah yang buat, kita dengar Allah yang buat, kita duduk Allah yang buat, kita diam Allah yang buat, kita bergerak Allah yang buat. Apabila kita duduk diam, barang yang ada tubuh kita pun diam jugalah. Ke mana? Ke tubuh diam, kepiyah bergerak. Ada atu dalam tu. Dahlah, tubuh diam, kepala diam, kepiyah bergerak kepiyah. Ada atu tu. Jadi apabila tubuh diam, kepiyah pun diam. Tubuh bergerak, kepiyah pun bergerak. Bergerak tubuh, itu ta'alluq qudrah. Bergerak kepiyah ketika tubuh bergerak, itulah ta'alluq qudrah. Ini sedang berlaku sekarang ni. Ni ta'alluq qudrah dah ni. Ni. Jadi sifat 20 akan bicara yang sedang berlaku sekarang, ta'alluq qudrah. Allah perlaku sekarang ni qudrah ni sebagaimana kehendak Allah pada azal. Pergi pada ta'alluq iradah. Allah yang bersifat iradah, ta'alluqnya menetapkan segala-gala perkara pada azal. Itu ta'alluq iradah. Jadi kalau kita bicara sifat 20, dimulai dengan yang sedang berlaku sekarang. Yang sedang berlaku sekarang adalah datang daripada ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperlakukan sekarang ni sebagaimana kehendak Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Pergi pada iradah. Tapi kalau kita bicara rukun iman yang ke-6, kita akan bicara hak kehendak azali dahulu. Bolehlah kita bicara kepada apa yang Tuhan perbuat boleh sampai masa sebagaimana kehendak azali. Itu rukun yang ke-6. Kita akan bicara ketentuan azali terlebih dahulu. Bolehlah kita bicara perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana Allah menentukan pada azali. Itu kalau kita bicara rukun yang ke-6. Sebab antara ta'alluq iradah, kehendak menentu ni, hak tu qadim. Ta'alluq qudrah, Allah mengada meniada, itu baharu. Jadi bicara hak qadim lah dahulu. Tu kalau rukun yang ke-6. Jadi di rukun yang ke-6 tu ada dua. Satunya ta'alluq iradah, kehendak Allah pada azal. Dia panggil ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah. Ini secara mendalami.
Kemudian pergi kepada satu laginya rukun yang keenam, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Pergi kepada ta'alluq tanzizi hadis bagi kudrah. Jadi dua situ. Satunya ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah, pergi kepada ta'alluq tanzizi hadis bagi kudrah. Mana akan bicara kehendak azali, tentang azali barulah bicara perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni dua ni. Jadi antara dua ni, hak mana qada qadar, hak mana qadar dan qada. Kalau sebut qada dan qadar berarti hak iradah ni qada, ta'alluq iradah ni qada, ta'alluq qudrah ni qadar. Kalau kita disebut qadar dan qada, jadi ta'alluq iradah ni ketentuan azali ni qadar. Yang sedang berlaku sekarang ta'alluq qudrah ini adalah qada. Kalau kita sebut qadar dan qada. Satunya ketentuan azali iradah, satunya perbuatan Allah qudrah. Jadi kalau sebut qada dan qadar, qada ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, qadar ta'alluq qudrah. Kalau sebut kata qadar dan qada, qadar lah pulaknya ta'alluq iradah, qada ta'alluq qudrah. Dia gitu. Patut antara dua ni mana betul? Betul kedua-dua. Betul kedua-dua. Kalau qada dan qadar jalanan Imam Asy'ari, kalau qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Itu saja. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah dalam bab pegangan adalah jalanan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang kita duk sebut semua tu mazhab jalanan Imam Hanafi, mazhab jalanan Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tu kita disebut semua tu bahagian fiqh. Itu ahli sunnah jemaah dalam bahagian fiqh. Ahli sunnah jemaah dalam bahagian imam, bahagian tauhid, mazhab Asy'ari dengan mazhab Maturidi. Kalau tasawuf pula mazhab Imam Ghazali, mazhab Syekh Junaid Baghdadi, mazhab Abul Hasan Asy-Syazili. Ni. Jadi kita kurang masyhur sikit. Kadang-kadang orang kita ni Asy'ari Maturidi ni kurang. Asy'ari dia tahunya Syafi'i je. Mazhab Syafi'i tu iyalah. Itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Ni kita bicara tauhid ni. Mana ahli sunnah wal jamaah dalam bab tauhid? Mazhab Asy'ariyah dan mazhab Al-Maturidiyah. Dua aliran. Jadi dalam bab rukun yang keenam ni dua pegangan, ta'alluq iradah ketentuan azali, ta'alluq qudrah perbuatan Allah, dua ni sama. Sama je. Nama tak sama. Sama ada qada, qadar, qada boleh belaka. Tapi kebanyakan kita lama-lama dipilih jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Tapi kalau kita tengok buku baru-baru, kita banyak jumpa qadar dan qada. Sebab kalau ahli lughah ni ahli bahasa lah. Dia ahli lughah, ahli bahasa ni dia lebih setuju dengan Maturidi, qadar dan qada. Dia lebih setuju dengan Maturidi, qadar dan qada. Tapi kalau kita buka kitab-kitab lama, kebanyakan ulama memilih qada dan qadar. Nama ni nama. Adapun pegangan sama. Ketentuan azali, ta'alluq, tanzizi, qadim bagi iradah, Asy'ari Maturidi sama je lah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketentuan azali ni Asy'ari kata qada, Maturidi kata qadar. Bila ketentuan azali qada sampai masa berlaku perbuatan Allah qadar. Bila ketentuan azali qadar sampai masa berlaku ta'alluq qudrah Allah yang melakukan, jadi qada pula. Jadi sama ada qada dan qadar ataupun qadar dan qada. Hak ni penting kok ni, ke tidak jadi ni jadi apa? Panggil apa ni? Peling. Apa nak peling? Peling faham tak? Peling mana? Bolong. Jadi kenapa qada? Hak mana betul? Tu yang ditimbul dari Hakim tu. Tajuk qada. Dalam huraian qada apa nak betul? Hak betulnya qada dan qada. Walau betul kedua-dua. Masalahnya kamu pakai tajuk qada dan qadar. Kamu tengah-tengah huraian kamu kata salah pula. Betul lah. Qada qadar jalanan Imam Asy'ari. Qadar qada jalanan Imam Maturidi. Peling di sini, ni peling orang panggil. Satu buku sekolah
Buku sekolah ni masyhur lah, buku sekolah ni. Dia punya tajuk atas, tajuk besar. Beriman dengan qada dan qadar. Itu dia kita. Tajuk besar, beriman dengan qada dan qadar. Tengok situ kok. Qada ketentuan azali lah. Qadar perbuatan Allah. Jalanan Imam Asy'ari lah. Dah tajuk dia qada dan qadar, bukan tajuk qadar dan qada. Okey je lah. Ni tajuk atas. Dia pun turun ke bawah buku Umi. Tiba-tiba dia qadar letak belah kiri, qada letak belah kanan. Tajuk atas tu beriman dengan qada dan qadar. Tiba-tiba hak qadar belah kiri, hak qada belah kanan. Pada ni beriman dengan qada dan qadar, qada belah kiri, qadar belah kanan. Dia turun ke bawah, tiba-tiba hak belah kirinya qadar, hak belah kanannya qada. Qadar ketentuan azali makna dia. Qada pelaksanaan ketentuan. Dia buat begitu. Tajuk qada dan qadar. Pergi kepada huraian qadar dan qada. Ini panggil peling. Di tajuk besar tengok bawah tu. Ada ni. Beriman dengan qada di buku Rumi. Beriman dengan qada dan qadar. Lepas tu dia pun tukar. Qadar belah kiri, qada belah kanan, qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Peling awal-awal lagi dah. Tukar bimbo orang panggil. Kalau nak bicara qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan yang sedang berlaku sekarang ni, tajuk dia beriman dengan qadar dan qada. Betul. Tapi tajuknya tidak, beriman dengan qada dan qadar. Kalau iman qada dan qadar, qada letak belah kiri, ketentuan azali, qadar letak belah kanan, pelaksanaan ketentuan. Patut gitulah. Tapi tak. Belah kiri qadar, ketentuan azali, belah kanan qada, pelaksanaan ketentuan. Situ dia peling tu. Ini buku ni orang pakai belaka ni. Orang pakai belaka buku ni. Mana hak dari segi panggilan tu dia tukar bimbo tu. Lepas tu kata kena tahu ni qada. Pegangan sama je, Asy'ari Maturidi, nama dia berbeza. Jadi kalau kita bicara qada ataupun qadar qada, ni bicara ta'alluq qudrah dan iradah. Ta'alluq qudrah dan iradah. Hak tu pergi kepada hak rukun iman yang keenam. Tapi kalau kita bicara sifat 20, ta'alluq bagi qudrah hak mengada meniada itulah. Ada tadi kata qada dan qadar, kita ambil qada dan qadar lah. Jadi qada ketentuan azali, ta'alluq tanzil qadim bagi iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah, ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Itu rukun yang keenam lah. Tapi sini dia akan mula dengan qudrah. Allah yang bersifat qudrah, yang mengadakan segala-gala perkara. Allah yang bersifat iradah, yang menentukan segala-gala perkara. Tapi segala-gala perkara mana ni? Yang ta'alluq keduanya dengan sekalian. Sekalian ni segala-gala lah. Sekalian mumkinat. Sekalian mumkinat. Mumkinat ni mumkinun mastawa alaihi wujudu wa adamu. Perkara yang bersamaan oleh ada dan tiada. Ada akan boleh terima, tiada akan boleh terima. Itu mungkin. Dia panggil perkara yang jaiz, perkara yang harus ada, harus tiada. Apa dia? Makhluk lah. Kan kita ni ada, boleh terima. Tak ada, memang kita tak ada dahulu. Nanti tak ada pula. Boleh terima tak ada? Boleh terima. Sebab asal tak ada, nanti balik tak ada lah pula. Ada boleh terima lah. Ni ada ni. Ni dia panggil mungkin lah kita ni. Kita bukan wajib ada. Wajib ada zat dan sifat Allah. Mustahil ada anak dan isteri Allah. Itu mustahil nak ada. Wajib ada zat dan sifat Allah. Harus ada mungkinum ni kita zat dan sifat kita. Ada boleh terima, tiada boleh terima. Jadi kalau kita sebut secara ni secara kasar, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap satu amat kuasa.
Allah amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu mumkinun yang diqadakkan oleh Allah. Nak gitu. Adapun kalau Allah mengetahui segala-gala sungguh hak mumkinun ni, Allah mengetahui ni kita ni, Allah mengetahui. Hak wajib Allah Taala tahu ke tak? Zat dan sifat Allah sendiri Allah Taala tahu. Hak mustahil Allah Taala tahu ke tak? Mustahil kan tak ada. Benda tak ada mustahil kan? Tak sama sekali. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Sebab ia perkara mustahil. Allah Ta'ala tahu juga ke perkara mustahil? Kenapa tak tahunya? Tahulah. Tahu bahawa anak Allah tak ada, tahu bahawa isteri Allah tak ada. Ke Allah tak tahu tak ada? Kita tahu ada je. Hak tak ada kita tak tahu. Ada duit kita tahu, tak ada duit tak tahu. Tahu juga. Ada, tahu kok jalan ada. Tak ada, tahu kok jalan tak ada. Ke mana? Ada bini, ada tok laki, tahu. Tak ada dah bini, tak ada dah tok laki mati dah. Tak tahu. Kalau dah tahu tu pening tu. Tahu juga. Tahu kok tak ada lah. Jadi hak mustahil Tuhan tahu. Tahu macam mana benda tak ada. Tahu kok jalan tak ada. Ni. Hak tahu habis. Hak wajib Tuhan tahu, hak harus Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu. Kekuasaan Allah, kudrah, kehendak Allah, iradah, hanya perkara-perkara yang harus sahaja. Ini penting juga nak kena tahu ni. Sebab kadang-kadang Allah kuasa segala-gala. Allah Ta'ala kuasa segala-gala. Allah kuasalah buat anak kepada Allah seorang. Allah kuasalah buat isteri kepada Allah seorang. Tak Allah kuasa segala-gala. Anak mustahil, isteri mustahil. Dan Allah kuasa segala-gala bijami'il mumkinat, sekalian perkara yang mungkin, perkara yang harus ada, harus tiada. Anak Allah mustahil nak ada, isteri Allah mustahil nak ada. Tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Dan Allah kuasa ke tak? Jawab kuasa tak betul, jawab tak kuasa tak betul. Sebab tak berkait dengan kekuasaan kudrah Allah. Dia gitu je. Jangan jawab pula Allah kuasa tak buat anak, Allah kuasa tapi tak buat. Salah gitu. Dan nak jawab Allah tidak kuasa, tak boleh jawab tidak kuasa. Sebab tidak berkait dengan kekuasaan. Jangan. Allah kuasa tak buat Tuhan satu lagi? Allah, ni pertanyaan pelik-pelik belaka ni. Allah kuasa segala-gala, Allah kuasa tak mematikan Allah sekejap? Ni mati Allah mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Ni hak saya pernah jumpa ni. Dia punya tanya, Allah kuasa tak buat benda berat? Berat, sangat-sangat berat. Allah Ta'ala kuasa lah. Bukit ni sangat-sangat berat. Bumi sangat-sangat berat. Allah kuasa apa dah kuasanya? Bukan gitu dia kata. Berat punya berat, berat punya berat. Akhirnya Allah pun tak gerak nak akal. Allah kata bengok dah jadi kita dengar. Dia tanya soalan mula-mula tu, kita dengar soalan remeh lah. Soalan mudah. Allah kuasa tak buat benda berat? Barang nak jawab. Kenapa tak kuasa tu? Batu besar tu siapa buat? Allah buat. Berat tu kan? Kena pecah dulu barulah boleh akal. Beratnya. Tak, bukan berat gitu. Punyalah berat. Last sekali, akhir sekali, Allah sendiri pun tak mampu nak akal. Itu perkara mustahil gitu. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Dan Allah kuasa segala-gala perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Gitulah. Ni. Walaupun kita kata bab ta'alluq ni pun padu kifayah. Tapi mari soalan-soalan pelik. Ni perlu jawapan. Kalau anak cucu kita tanya, dia tanya tu mana? Allah kuasa mau? Kuasa ayah Allah Ta'ala kuasa segala-gala. Kali tanya tadi Allah kuasa tak buat Tuhan satu lagi? Dah Allah kuasa segala-gala. Mak ayah nak jawab ke mana? Jawab ke mana? Gitu mak kita ayah, anak tanya, Allah kuasa tak segala-gala? Memang dia jawab Allah kuasa segala-gala. Kalau Allah kuasa segala-gala, nak tanya satu je, Allah kuasa tak buat Tuhan yang kedua?
Tuhan yang kedua ni perkara mustahil. Kuasa tak? Dah kata kuasa segala-gala. Segala-gala bijami'il mumkinat. Jadi kudrah iradah bertakluk kepada sekalian perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Kudrah iradah tidak berkait dengan perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Kudrah iradah tidak berkait dengan perkara yang mustahil, anak, isteri dan Tuhan yang kedua. Tak berkait. Kekuasaan Allah, kudrah iradah hanya bertakluk kepada sekalian perkara yang mumkinat dan perkara yang harus ada, harus tiada. Ni comel ni matang. Wahiyal kudratu wal iradatu al muta'alliqatani bijami'il mumkinat, yang bertakluk keduanya dengan sekalian perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Dia mumkinun, mumkinat. Apa dia mumkinun? Mim kaf nun, mastawa alaihi wujuduhu wa adamu, perkara yang harus, perkara yang bersamaan oleh ada dan tiada. Bersama macam mana? Ada akan boleh terima, tiada akan boleh terima. Apa dia? Makhluk lah. Sebab makhluk ni mumkinun, harus ada, harus tiada. Kemudian dia akan hurah satu-satu. Kudrah apa makna, iradah apa makna. Lepas tu al muta'alliqatani bijami'il mumkinat pun akan dihuraikan di hadapan. Dan makna kudrah azali itu iaitu sifat yang menghasilkan dia, dengan dia menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilang akan dia akan tak mungkin atas muwafaqah iradahnya. Menjadi itu qadar. Muwafaqah iradahnya, muwafaqah iradah, ta'alluq iradah qada. Asy'ari. Kudrah menjadi itu qadar. Kudrah menjadi atas muwafaqah iradahnya, kehendak Allah pada azal, itu pergi pada qada. Allah menjadi qadar, muwafaqah iradah pergi kepada qada. Pergi kepada qada. Jalanan Imam Asy'ari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.